Shalom saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi tetapi dalam talian. Saya bersyukur pada waktu pandemik ini kita masih dapat mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Memang Tuhan kita hebat. Dia yang maha kuasa dan maha esa. Dia maha tahu dan menyediakan segala-galanya sebelum terjadi. Hari ini saya akan berkongsi tentang surat Yakobus. Surat Yakobus di dalam Alkitab ditulis oleh Yakobus, salah seorang anak Yusuf dan Maria. Dia adalah adik tiri kepada Yesus. Dalam surat Yakobus, Yakobus menegaskan bahawa kita hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya jadi pendengar sahaja. Surat Yakobus memberi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan harian. Ianya membantu kita memahami tentang pentingnya menyatakan iman kita melalui perbuatan atau tindakan dan mengilhami kita untuk mencari mahkota hidup seperti yang dijanji oleh Tuhan kepada kita. Hari ini saya akan berkongsi dari bab 1 ayat 1 hingga 12 tentang ketabaran dalam percubaan dan ujian hidup. Perjalanan hidup kita di dunia ini adalah tidak senang dan kadang-kala amat sukar. Kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai percubaan, ujian, cabaran dan rintangan. Apatah lagi waktu pandemik ini. Oleh itu, ianya adalah salah satu ujian bagi umat-umat Kristian dari segi pertumbuhan dan kematangan dalam rohani. Ini adalah kerana mereka dapat tahu tahap keimanan mereka. Selain itu, ianya juga membantu kita bertumbuh dalam kematangan karakter atau dikatakan kematangan sifat kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 2 hingga 3. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cubaan. Kerana kamu tahu bahawa semasa kamu mengalami percubaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahawa kamu tabah menanggung penderitaan. Di sini Yakobus mengatakan kepada kita bahawa percubaan dan ujian yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah untuk menghasilkan ketabaran dalam hidup kita. Ianya juga adalah satu ujian terhadap keimanan kita. Jadi, kita harus menganggap cubaan dan ujian dalam hidup ini adalah satu kebahagiaan. Kita haruslah bersukacita di dalam percubaan dan ujian kerana ianya adalah satu kebahagiaan yang membawa sukacita dalam hidup kita apabila kita dapat mengatasinya. Tidak kira apa derita, godaan dan cubaan yang kita alami dalam hidup kita, kita tahu bahawa cubaan dan ujian ini adalah untuk menguji keimanan kita yang boleh menghasilkan ketabaran hidup dan akan membawa kebahagiaan yang kekal selama-lamanya sehingga ke akhir hidup kita. Oleh yang demikian, kita mesti ingat bahawa segala derita, ujian dan cubaan hidup bukanlah membawa kemarahan dan kepahitan dalam hidup, tetapi ianya membantu kita dalam pertumbuhan kematangan rohani supaya keimanan kita menjadi kuat dan dapat mengatasi ujian hidup dengan sukacita. Kebahagiaan orang Kristian adalah datang dari Roh Kudus dan bukannya bergantung kepada keadaan atau benda duniawi. Ramai orang Kristian kehilangan kebahagiaan dan rasa marah atau sedih semasa menghadapi masalah seperti
kereta pancit atau tidak dapat membayar bil dan atau mengalami persengketaan keluarga atau dihina di waktu kerja, sekolah dan sebagainya. Sebaliknya, kita sepatutnya meminta pertolongan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kerana Roh Kudus boleh memberikan kita bimbingan dan kesabaran dalam segala dugaan, ujian atau penderitaan dalam hidup kita. Jangan biarkan dunia mengawalkan kita, tetapi minta kekuatan dari Tuhan dengan membolehkan Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita bagi mengatasinya. Ayat 3 mengatakan percubaan dan ujian dalam hidup membolehkan kita mempunyai keimanan yang kekal. Tuhan mahukan kita mengetahui bahawa percubaan dan ujian hidup akan berlaku dalam hidup kita. Ia adalah untuk menguatkan keimanan kita, supaya kita akan jadi kuat dan teguh dalam kepercayaan kita. Ianya menghasilkan kesabaran di dalam hidup kita. Kesabaran ini bukanlah kesabaran biasa. Ianya mempunyai erti yang lebih mendalam, iaitu mempunyai daya tahanan yang kekal yang kita sendiri tidak boleh tahan. Ketahanan yang kekal ini datang dari Tuhan, bukannya datang dari diri kita sendiri. Kebanyakan orang Kristian tidak mempunyai daya tahanan yang kuat dan senang tergoyang semasa menghadapi ujian dalam hidup dan juga semasa dalam cubaan. Orang macam ini dikatakan bagai pokok goyang mengikut tiupan angin. Janganlah kita jadi orang macam ini. Kita sepatutnya tahu bahawa melalui percubaan, Tuhan ingin meningkat daya tahanan kita. Contohnya, seorang pelari maraton akan bangun awal pagi tiap-tiap hari dan berlatih berjam-jam supaya dia dapat bertahan menghabiskan larian dia dalam acara pelarian maraton dalam masa yang dihadkan. Mereka akan berlatih bagaimana mengendari kesakitan, jarak dan masa panjangnya, dan juga mengatasi keperluan untuk berehat. Inilah yang Tuhan mahukan dari kita, supaya kita dapat mempunyai hubungan dengannya yang berpanjangan dan bertahan lama. Tuhan tidak mahu kita menjadi seorang yang senang patah harapan dan berubah terhadapnya. Dia mahu kita hidup bersatu dengannya seumur hidup. Oleh yang demikian, kita harus menaruhkan harapan kepada Tuhan dan bertahan dengan penuh ketabaran semasa melalui segala kepahitan, kesusahan, godaan dan cubaan. Ujian atau cabaran dalam hidup kita dengan sukacita. Jika kita dapat melaluinya, kita telah mengatasi ujian tersebut dan juga dapat meningkatkan kekuatan keimanan kita. Kita menjadi lebih matang dari segi rohani dan tahu mengatasinya dengan hati yang gembira. Tuhan mempunyai rancangan yang khusus bagi kita. Tuhan ingin menjadikan kita seorang yang mempunyai ketahanan, ketabaran, dan kekekalan dalam keimanan kita. Sebenarnya, ramai umat Kristian akan meninggalkan kepercayaannya terhadap Yesus apabila mereka diuji, dicubai atau menghadapi penderitaan dan cabaran hidup. Adakah kamu juga begitu? Janganlah kita meninggalkan Yesus di waktu percubaan dan penderitaan.
Yesus selalu berada di sisi kita kerana Dia sangat mengasihi kita. Dampingkannya, dapatkanlah kekuatan dan ketenangan daripada Tuhan supaya kita mempunyai ketahanan dan ketabaran untuk mengatasinya. Kita juga akan terasa kebahagiaan untuk melaluinya. Ayat 4 mengatakan, pasti supaya ketabaran kamu untuk menanggung penderitaan itu berterusan sehingga kamu menjadi benar-benar sempurna dan tidak berkurangan sesuatu pun. Seperti yang disebutkan di atas, percubaan dan ujian di dalam hidup membuat atau menghasilkan dan juga dikatakan memberikan dan mengakibatkan kita mempunyai iman yang kekal dan ketabaran yang kekal. Ini membolehkan kita bertumbuh menjadi matang dari segi kerohanian hidup kita. Kita akan menjadi sempurna dan tidak akan terasa kekurangan. Ingat, kita tidak dapat menjadi matang dan sempurna sehingga kita belajar mengatasi segala cabaran dan ujian hidup dengan sukacita. Sebagai seorang Kristian yang matang, kita perlu tahu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan bagi mendapat kekuatan untuk mengatasi segala cabaran dan cubaan hidup. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepada Allah, kerana Dia mengambil berat tentang kamu. Kita tidak dapat mengatasi segala percubaan dan ujian dalam hidup bersendirian. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Contohnya, pakaian dan orang. Kalau tidak adanya orang, tidak guna ada pakaian kerana tidak ada orang memakainya. Oleh yang demikian, kita harus bertumbuh dan menjadi matang dalam rohani. Jika kita kekal seperti bayi, kita tidak akan bertumbuh. Ini bukannya yang Tuhan mahu. Tuhan mahukan kita bertumbuh dan menjadi matang. Ini adalah rancangannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi orang, mengabarkan berita baik Tuhan, selalu berdoa, membenarkan Roh Kudus bekerja dalam kita. Percubaan dan ujian dalam hidup juga menyebabkan kita berdoa. Ayat 5 hingga 8 menyatakan, jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Kerana Allah memberikan dengan murah hati, dengan sukacita kepada setiap orang. Tetapi apabila kamu berdoa, kamu mesti percaya. Kamu tidak boleh ragu-ragu, kerana orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diumbang-ambingkan angin. Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu, dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Kita haruslah berdoa dan meminta daripada Tuhan memberikan kita kebijaksanaan untuk memahami dan mengatasi segala percubaan dan ujian dalam hidup kita. Kita boleh menanyakan diri kita sendiri, apakah Tuhan inginkan saya belajar dalam percubaan ini? Seperti dalam Alkitab Kejadian, Abraham menghadapi ujian daripada Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Dalam insiden Abraham ini, kita boleh mempelajari keimanan Abraham terhadap Tuhan.
Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan dan memberikan segala sesuatu. Dia akan menyediakan secukupnya, bahkan berlimpah-limpah bagi kita. Kita tidak akan kekurangan. Yang perlu kita buat ialah berdoa dan meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan kita kebijaksanaan. Kerana Tuhan memang murah hati dan serba banyak. Dia mempunyai segalanya. Dia Maha Esa, Dia Maha Tahu. Tuhan kita serba boleh. Dengan demikian, jangan ragu-ragu dalam doa permintaan kita. Percaya kepadanya kerana dia dapat menolong kita. Dia dapat memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan. Dia dapat menyediakan segala keperluan hidup kita. Jadi, janganlah jadi orang yang ragu-ragu seperti ombak di laut yang diumbang-ambingkan angin. Kerana orang seperti itu tidak mempunyai pendirian yang tetap dan teragak-agak dalam perbuatannya. Orang macam ini tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Kita harus berfokus kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Ayat 9 hingga 11 menyatakan, orang Kristian yang miskin haruslah gembira apabila Allah meninggikan mereka. Orang Kristian yang kaya haruslah gembira apabila Allah merendahkan mereka kerana orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Ketika matahari naik, panas teriknya melayukan tanaman sehingga bunganya gugur dan hilanglah keindahannya. Demikianlah orang kaya akan jatuh miskin semasa mengusahakan perniagaan mereka. Di sini menyatakan bahawa percubaan dan ujian dalam hidup kita membawa kesesamaan di kalangan kaum Kristian. Ini adalah kerana apabila orang miskin dicubai, ia membawa pengurapan. Dalam percubaan, orang miskin menerima kekayaan Roh Kudus. Sementara apabila orang kaya dicubai, ia membawa penghinaan. Ini adalah kerana percubaan bagi orang kaya adalah untuk membolehkan mereka rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Dalam Alkitab 1 Timotius bab 6 ayat 17 pun berkata demikian. Ia mengatakan, perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal. Tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Seperti Ayub dalam Alkitab, dicubai oleh Tuhan, telah hilang segala kekayaannya. Ini bukan sahaja hanya hilang segala hartanya, tetapi juga semua anak-anaknya mati dan kesihatannya juga terjejas. Meskipun begitu, dia tetap percaya kepada Tuhan dan belajar dari percubaan tersebut. Akhirnya, dia diberkati oleh Tuhan 2 kali ganda. Kadang-kala Tuhan mengambil kekayaan daripada kita adalah untuk memperoleh kekayaan yang sebenar. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab Lukas bab 6 ayat 11, oleh itu, jika kamu tidak setia dalam kekayaan dunia ini, siapakah yang akan mengamanahkan kekayaan yang sejati kepadamu? Ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang tabah semasa mengalami percubaan. Apabila mereka berjaya mengatasi cubaan itu, mereka akan menerima pahala berupa kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan.
kepada orang yang mengasihinya. Di ayat ini mengatakan percubaan dan ujian yang berlaku dalam hidup kita akan diberkati Tuhan dan juga akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan telah berjanji kepada sesiapa yang dapat mengharungi cabaran hidup mereka akan mendapat mahkota kehidupan daripada Tuhan. Dengan demikian, kasih kita terhadap Tuhan haruslah dimotivasikan dengan ketabahan hidup. Dengan ini, Tuhan membenarkan kita mengalami cubaan dan ujian hidup adalah untuk menghasilkan ketabahan dalam mengatasi cabaran dan ujian dalam hidup dan juga meningkatkan keimanan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jadi kita haruslah menerima segala cabaran dan ujian dalam hidup dan belajar mengatasinya dengan kesabaran. Berdoalah kepada Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dan kekuatan supaya kita mempunyai kebahagiaan untuk mengharungi percubaan dan ujian dalam hidup kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Dia selalu berada di sisi kita. Pelajaran yang boleh kita pelajari dari ayat-ayat ini ialah ketabahan dalam hidup di waktu percubaan dan ujian dalam hidup. Menghasilkan pertama, kebahagiaan hidup yang benar. Kebahagiaan yang bukan sementara tetapi selama-lamanya. Kebahagiaan yang betul-betul dari hati kita yang dapat memberikan kenangan kepada kita. Kedua ialah menghasilkan kekuatan iman yang kekal. Kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang kekal dan tidak akan tergoyang semasa menghadapi cabaran. Kita akan sentiasa fokus kepada Tuhan dan dialah keutamaan hidup kita. Ketiga ialah ianya menghasilkan kematangan dalam rohani. Kita jadi lebih memahami firman Tuhan dan juga memahami Tuhan. Ini membolehkan kita memberita dan berkongsi kebaikan Tuhan kepada orang lain. Keempat, ialah ianya menghasilkan keinginan untuk berdoa. Kita inginkan perhubungan yang erat dengan Tuhan dan berserta dengannya. Kelima, ialah kesesamaan di kalangan Kristian. Miskin atau kaya, di mata Tuhan kita adalah sama. Tidak ada beza darjat di mata Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan segala pemberian Tuhan dan jadilah orang yang rendah hati dan jangan hebatkan kekayaan diri sendiri kerana semua kekayaan adalah berkat Tuhan, bukan dari diri sendiri. Bermurah hatilah kepada orang yang berkeperluan dan bantulah mereka. Keenam adalah pencapaian penerimaan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Oleh yang demikian, bersabarlah semasa berdepan dengan percubaan ujian dalam hidup kerana ianya akan menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada yang kita jangkakan. Yang paling penting ialah penerimaan mahkota kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Bersabarlah. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Kaulah satu-satunya Tuhan yang tidak ada tandingan. Kaulah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Tahu. Kaulah Tuhan yang murah hati dan memahami segala kehendak dan keperluan kami. Oleh itu, kami berterima kasih kepada Kau kerana Kau telah memberi kami peluang untuk mengenai Kau. Kaulah kekuatan hidup kami.
kami ingin serah segala cubaan dan ujian hidup kami kepada Kau. Kami tahu bahawa hidup di dunia ini adalah tidak senang. Kita akan menemui pelbagai cubaan, ujian, cabaran dan rintangan dalam hidup. Oleh itu, Tuhan, berikanlah kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengatasinya. Meskipun sekarang atau yang akan datang, bimbinglah kami dan ajarilah kita bagaimana mengatasinya, supaya kami dapat menghadapinya dengan penuh ketabahan dan ketenangan. Kami juga dapat berbahagia dalamnya dan penuh dengan semangat dan kekuatan untuk mengatasinya. Kami akan jadikan Kau keutamaan hidup kita dan diri kami akan jadi semakin kecil. Kami akan jadi matang dan semakin hari bertumbuh kukuh dalam Kau. Keimanan dan kepercayaan kami terhadap Kau tidak akan tergoyang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala-galanya kepada Kau. Hidup kami adalah di tangan Kau dan kami ingin bersama-sama dengan Kau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang Maha Esa kami berdoa. Amin.